Di dalam kerajaan sekarang ini ada 9 menteri daripada UMNO. Mereka kata kegagalan kerajaan jangan dipersalahkan kepada UMNO. Sedangkan mereka sebahagian daripada kerajaan. PAS pula mengatakan kami hanya ada 3 menteri. Kami jaga kementerian kami tidak boleh bertanggungjawab di atas kementerian lain. Nak ubah satu dasar itu kami belum berupaya. Mahyudin pula mengaku bahawa beliau nak dipanggil bodoh pun tak apalah. Artinya negara kita dalam keadaan kepincangan, tidak ada satu kerjasama. Kami bukan sempurna masa memerintah dahulu. Sebarang kritikan kepada mana-mana parti komponen, sama ada DAP, Amanah atau Bersatu, atau pewarisan, kami bersama-sama memikul tanggungjawab di atas kerjasama kesatuan tanggungjawab bersama. Tapi sekarang ini kita nampak setiap parti politik yang bergabung di atas nama ahli-ahli parlimen mereka cuba melarikan diri. Apabila masalah semakin banyak, kepincangan semakin hebat, kegagalan kerajaan semakin nyata. Bulan yang lepas, kita dikejutkan dengan kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara. Tan Sri Hamid Bado bukan Korporal Polis di Gua Musang, bukan Sarjan Polis di Tawau. Beliau adalah Ketua Polis Negara. Menyatakan kepincangan soal kartel dan sebagainya berlaku di dalam pasukan polis. Dan ada favoritism daripada menteri dan sebagainya. Betulkah tuduhan Ketua Polis Negara ini? Ianya perlu disiasat. Perlu ada satu jawatan kuasa untuk menyiasat. Kalau ianya benar apa yang dituduh oleh Ketua Polis Negara itu, amat pincanglah pemerintahan negara kita ini. Kalau tidak benar, nyatakan ianya tidak benar. Sebab ini satu tuduhan yang berat yang dibuat oleh Tan Sri Hamid Bado. Artinya keadaan negara semakin hari semakin pudar, tak tahu ke arah mana. Minggu ini, bekas Perdana Menteri Najib Razak mempertikaikan hutang negara terlalu banyak. Dijawab oleh Menteri Kewangan melalui media sosial. Yang pertikai pun melalui media sosial. Yang menjawab pun Menteri Kewangan melalui media sosial. Kemana pergi parlimen kita? Sepatutnya perkara yang begini besar didebatkan di parlimen. Tapi parlimen ditutup. Barangkali berlumut sekarang parlimen itu. Kita lihat bila coronavirus meningkat begitu dahsyat di United Kingdom, parlimen mereka terus bersidang. Perdana Menteri menjawab setiap tuduhan, setiap kritikan apa yang berlaku di United Kingdom, begitu juga negara-negara yang lain. Tetapi di Malaysia ini parlimen digantung. Oleh itu berlakulah perdebatan menteri dan pembangkang dalam media sosial atau menteri sesama dalam Perikatan Nasional dalam media sosial. Jawapan dalam media sosial, parlimen seolah-olah tidak berguna lagi. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim sering menimbulkan masalah kepincangan dalam vaksin, birokrasinya, kelambatannya. Kita dengar macam-macam cerita, syarikat itu, syarikat ini, ada halangan menteri itu, ada halangan menteri ini, benar atau tidak? Dan kenapa ianya lewat? Tak dapat dipersoalkan hanya di media sosial. Sebab menteri yang bertanggungjawab tidak boleh menjawab di parlimen kerana parlimen tidak bersidang.
Sekarang timbalan Speaker Datuk Azlina sendiri minta Parlimen dibuka bersidang. Tapi tak dibuka juga. Oleh itu, kita rakyat keluh kesah sekarang ini melihat keadaan sebegini rupa. Tun Mahathir terus memberi pandangan dan memberi kritikan terhadap apa yang berlaku terutama dalam pengendalian COVID-19 ini. Kerajaan ini kerajaan gagal. Kerajaan gagal, Tan Sri Mahyudin, gagal. Sewajibnya kamu naklah meletakkan jawatan menyerah semula kepada ahli-ahli parlimen, kepada mereka yang diberi mandat untuk memerintah. Inilah akibat daripada backdoor government. Langkah syaitan yang dilakukan itu tidak membawa berkat, tidak membawa keharmonian termasuk di antara parti-parti yang memerintah sekarang ini. Ya, pengurusi Pasarana ataupun yang bertanggungjawab Pasarana dipecat. Sepatutnya the whole cabinet kena bertanggungjawab di atas kepincangan yang berlaku sekarang ini. Kita kena lihat pandangan-pandangan negara lain juga terhadap Malaysia sekarang ini. Sudah tentu pandangan buruk itu akan diikuti dengan investment, efek, pelaburan. Dan jikalau Malaysia terus disisihkan dalam bidang terutama sekali investor-investor besar, apa nak jadi kepada rakyat pada masa yang akan datang? Sekarang sedang menanggung penderitaan akibat daripada buka tutup isu perniagaan ini. Lockdown yang kita lihat tidak diselaraskan, tidak berlaku seperti di negeri China bila lockdown dibuat betul-betul lockdown. Kemudian diselenggarakan ataupun dipercepatkan vaksin seperti yang berlaku di Amerika, di Itali, di United Kingdom dan di lain-lain negara. Tetapi kita semuanya perlahan di atas berbagai birokrasi. Kerajaan Mahyudin kerajaan yang gagal. Please step down dan serah mandat yang rakyat beri kepada mereka yang memperolehi mandat itu. Jangan berulang peristiwa Sheraton, langkah Sheraton yang membawa akibat buruk. Wibawa pemerintahan tidak ada. Kalau dulunya kerajaan Pakatan Harapan lemah, pincang, biarlah rakyat menghukum mereka dalam pilihan raya umum. Bukan dengan cara membeli dan mengumpan wakil-wakil rakyat dengan jawatan-jawatan JLC dan sebagainya. Akhirnya inilah bentuk kerajaan yang dibuat. Tidak ada wibawa, tidak ada kekuatan, tidak ada legitimasi yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini. Ayuh, selamatkan Malaysia, selamatkan rakyat Malaysia. Tan Sri Mahyudin, berhentilah kerana kesilapan telah berlaku yang kamu dan rakan-rakan kamu lakukan. Insaf dan sama-sama kita membina semula Malaysia yang lebih cemerlang sekarang dan pada masa yang akan datang.